Kita tengok pula berkenaan lactic acid. Lactic acid fermentation. Okay. Lactic acid fermentation. Okay, siapa yang ialah breakdown of glucose into lactic acid dan juga energy. Tuliskan equation penuh di sini. Kita tengok siapa yang melakukan ini. Pertama, dia yang melakukan ini adalah lacto lactobacillus bacteria dan juga human muscle cell. Lactobacillus bacteria untuk kes yang kita akan belajar ini adalah perkenaan penghasilan yogurt. Boleh buat sini, yogurt production. Yogurt production. Untuk lactose, kita tahu dalam yogurt dihasilkan melalui milk, daripada susu. Jadi dalam susu ada lactose. Sama nama dengan bakteria dia. Jadi lactose ini adalah glucose in milk, dalam susu. Jadi untuk menjawab soalan berkenaan lactobacillus, awak kena sebutkan lactose in milk. Kemudian bakteria ini akan menukarkan ataupun digest lactose ini, lactobacillus, dia melalui lactobacillus bacteria menjadi lactic acid. Tapi kita bukan nak lactic acid. Lactic acid ni adalah salah satu produk apabila lactobacillus digest lactose. Dia akan gunakan lactose, jadi dia akan hasilkan lactic acid. Jadi kita tahu dalam milk juga bukan ada lactose sahaja, adalah salah satu jenis karbohidrat. Kita ada protein. So ini adalah protein in milk. Jadi protein yang ada di dalam adalah casein. caesin, casein. Jadi casein ni apabila diletakkan dalam medium acidic, acid, dia akan coagulate. Coagulate ni adalah dia akan berpintal ataupun menjadi ketulan. Jadi ketulan. Dan ketulan inilah yang dinamakan yogurt. Yogurt. YOGHU. Dibetulkanlah perkataan yogurt ni. Ketulan inilah yang akan jadi yogurt. So original yogurt akan berasa sour, masam, disebabkan daripada adanya lactic acid. Jadi yogurt yang dimakan, yang awak beli ada rasa-rasa tu, itu diletakkan kemudian. Original yogurt dia berasa sedikit masam. So this is lactobacillus, lactic acid fermentation yang dilakukan oleh lactobacillus untuk yogurt production. Sekali lagi cikgu ingatkan, jika soalan ni keluar, awak kena sebutkan lactose in milk. Dia digest, masukkan sikit, digest by lactobacillus. Dia ferment kan. Ferment, bukan digest, ferment. 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 Ditapaikan oleh lactobacillus, akan menghasilkan lactic acid. Kemudian dalam milk juga ada protein dinamakan casein. Jadi casein ini apabila dalam medium acidic bercampur dengan acidic daripada lactic acid yang dihasilkan tadi, dia akan coagulate. Coagulate ini akan berpintal, dan menjadi ketulan. Dan benda inilah, casein yang berpintal, yang coagulate inilah yang dinamakan yogurt. So yogurt rasa dia sour, disebabkan oleh lactic acid. You can pause the video, rewind, ulang benda ni untuk dapat kefahaman, ataupun terus gunakan nota ni untuk menjawab soalan. Kita teruskan. Lactic acid in human muscle cell, yang berlaku during vigorous training or activity.
aktiviti. Okey, apabila aktiviti yang cergas. Okey, contohnya berlari, melompat, okey, pergerakan-pergerakan yang cergas. Okey, perkara yang berlaku adalah rate of O2 intake exceed. O2 intake, ini intake exceed O2 supply by blood. Okay, jadi maksudnya ni badan tak boleh supply O2 dengan cukup. Jadi sel awak perlukan oksigen. Tapi oksigen yang dia supply oleh blood tidak mencukupi. So jadi apabila oksigen tak cukup, dia akan melalui fermentation. Disebabkan human muscle cell, dia akan menghasilkan lactic acid. Okey, jadi apabila tak cukup, dinamakan oksigen. Okey, muscle cell berada dalam keadaan oksigen deficiency. Okay, deficiency. Okey, keadaan ini dinamakan oxygen debt. Okey, dia seolah-olah your muscle cell berhutang oksigen. Okay. Okay, kita tengok lagi bila O2 berkurangan, glukos tidak boleh complete breakdown. Jadi di dalam, maaf ada guru yang dia pelik guru ni. Okay, satu glukos hanya menghasilkan 2 ATP ataupun 150 kilojoule of energy. Jadi, in the end, lactic acid produce. Okay, inilah sebab akibat berhutang. Tiada oksigen, konsep dia sama. Apabila tidak ada oksigen, dia akan produce lactic acid. Okay, jadi accumulation lactic acid ni akan berkumpul, accumulation of lactic acid, okay, akan cause fatigue. Fatigue dan juga muscle cramp, kekejangan otot. Jadi apabila dua condition ni ada, awak akan berhenti membuat aktiviti tersebut kerana awak dah tak boleh bergerak, awak terlalu letih dan juga awak mengalami muscle cramp. Jadi aktiviti akan stop. Okey, apabila aktiviti stop, O2 intake akan increase. Okey, jika awak perasan selepas awak melakukan aktiviti yang cergas, okey, pernafasan awak akan jadi semakin laju. Okey. Ini kerana sebab awak nak bayar balik oksigen tu. Kenapa ni? Akibat berhutang oksigen, awak dapat lactic acid. Bila dapat lactic acid, okey, nak kena bayar balik hutang oksigen tu tadi dengan oksigen. Okey, dengan oksigen. Jadi apabila oksigen selepas aktiviti tersebut, selepas awak mengalami fatigue, muscle cramp, oksigen yang diambil tersebut adalah untuk oxidize lactic acid kepada CO2, H2O dan energy. Ulang balik video ni untuk kefahaman. Okay, jangan expect untuk sekali tengok terus faham. Okay, this is not video yang awak tengok dalam TikTok, Instagram. Okay, yang awak boleh masuk, yang video tersebut tidak ada apa-apa info pun. Jadi video ini adalah video ada info. So ulang balik apa yang boleh ulang video ni untuk tengok balik apa yang awak tak faham di sini. Okay, so condition di sini dinamakan dia paying debt. Paying O2 debt. Tadi dia berhutang di sini. Akibat berhutang tersebut, dia ada lactic acid. Jadi untuk bayar hutang oksigen, kena bayar dengan oksigen semula. Bayar balik dengan oksigen. Okay, bayar dengan oksigen. Jadi oksigen tadi ni, dia akan bayar akibat hutang tadi tu, iaitu lactic acid menjadi oxidize, menjadi CO2, H2O dan energy. Okay. So review balik video ni, pause, okay, take your time, tengok soalan, try jawab. Okay, moga dapat kefahaman.